Assalamualaikum. Nama saya Faisal Mustafa dan saya seorang PADI Master Instructor. Selain daripada itu, saya juga seorang PADI Side Mount Diver Specialty Instructor. Kali ini saya nak membincangkan dengan korang semua tentang Side Mount Diving. Kenapa saya memilih tajuk yang begini? Kerana saya rasa Side Mount Diving adalah amat kurang popular berbanding dengan bidang-bidang recreational diving yang lain. Dan perbezaan yang ketara berbanding dengan yang konvensional adalah dia menggunakan tangki silinder. Peletakan tangki silindernya adalah berada di sebelah tepi ataupun sisi diver tersebut. Selalunya orang yang menggunakan ataupun senang menggunakan side mount diving ini adalah kerana pergi ke wreck diving ataupun cave diving, di mana dia memerlukan penetration di tempat-tempat yang sukar dilalui berbanding dengan kita menggunakan back mount. Kalau sesiapa nak buat side mount diving specialty course adalah sekurang-kurangnya 15 tahun dan syarat yang lain adalah sekurang-kurangnya anda mesti mempunyai open water diver open water license yang membolehkan anda pergi sekurang-kurangnya 18 meter. Kelebihan pertama kenapa orang menggunakan side mount diving adalah streamlining. Streamlining adalah perkara yang paling penting dalam scuba diving. Dan dari awal lagi penglibatan kita dalam open water course, instructor kita amat menekankan tentang being streamlined ketika menjalankan ataupun ketika scuba diving. Kalau kita menggunakan side mount, kita lebih streamline berbanding dengan back mount. Kenapa? Posisi kita yang meniarap menjadikan kita lebih hydrodynamic di dalam air. Berbanding kalau kita bandingkan ataupun kalau kita bayangkan peletakan tangki silinder kita berada dekat di bahagian kiri dan kanan ataupun sisi badan kita, manakala kalau kita menggunakan back mount, ia berada di atas dan dia menjadikan badan kita lebih besar untuk bergerak di dalam air. Kelebihan kedua kenapa kita menggunakan side mount diving ni adalah trim. Trim adalah apabila badan ataupun peralatan kita berada rapat ataupun di sekeliling kita dan tidak bersepah-sepah dengan kata lain, hoses, dengan inflator hose, dengan hose dan pelbagai-bagai lagi menyebabkan kita tidak trim. Sebab itu kalau kita menggunakan side mount diving, seperti yang kita sedia maklum ataupun kalau anda nak tahu, side mount diving mempunyai banyak hose. Sebab kita ada 2 tangki, setiap tangki mempunyai hose tersendiri dan masing-masing akan terjuntai apabila kita tidak berjaga ataupun menjaganya dengan betul. Sebab itu kita harus mengikat kita punya BCD dengan tangki supaya dia menjadi lebih rapat. Tangki kita di sebelah kiri kita ataupun di sebelah tepi kita akan menjadi lebih rapat. Dan yang ini akan memegang tangki kita rapat di bahagian pinggang ataupun di bahagian pinggul belakang. Juga selain daripada itu ialah posisi pemberat apabila anda melakukan scuba diving. Ya betul, kalau anda menggunakan back mount, anda boleh membetulkan adjustment pemberat itu di bahagian pinggang. Tetapi untuk side mount juga ia tidak ada masalah
kerana kita berdasarkan berat yang ada dalam daripada tangki silinder. Sekiranya kita melihat, kita tengok kita punya badan dan tangki kita naik ke atas, kita tahu kita tidak streamline, kan? So kita membetulkan posisi tangki kita dengan peletakan pengikat silinder ke atas dan ke bawah supaya dia menjadi lebih horizontal mengikut tubuh badan kita. Mudah. Yang ini juga mengikat kita punya hose supaya tidak terjuntai-juntai. Selain daripada itu, pemberat yang sekiranya kita memerlukan pemberat dalam side mount diving, pemberat berada di bahagian depan kita. So adjustment itu tidak menjadi masalah sekiranya anda biasa menggunakan peralatan side mount anda. Kelebihan ketiga adalah balance. Kenapa saya mengatakan begitu? Sekiranya anda menggunakan side mount diving, peletakan ataupun position badan anda mesti begini, meniarap begini. Dan apabila kalau kita nak tahu, pusat graviti kita adalah berada di tengah-tengah badan kita. Dan sudah tentu apabila keadaan anda begini, the center of gravity adalah berada di bahagian dada ataupun torso. Berat yang kita memakai adalah yang kita bergantung kepada berat tangki silinder dan dia berada di center of gravity tubuh badan anda. Oleh yang demikian, anda lebih balance berbanding dengan side mount. Kerana side mount anda memakai di bahagian bawah. Dan jika anda mahu bergerak menggunakan side mount, berpusing, anda tetap akan balance. Kalau kita menggunakan back mount, kita pusing badan, kita harus menggunakan kekuatan daripada bahagian pinggul badan untuk kita adjust kita punya buoyancy, dan menjadikan kita lebih streamline balik. So untuk side mount diving, disebabkan badan anda begini, anda akan tetap balance. Tetapi dengan syarat anda haruslah mempunyai kemahiran yang minima dalam memastikan bahawa berat di kiri dan kanan anda adalah seimbang. Kelebihan keempat, stability. Stability amat berkaitan dengan trim, balance dan buoyancy. Sekiranya anda menggunakan side mount diving dan anda hanya bergantung harap kepada berat yang ada dalam tangki anda, di mana seperti apa yang saya sudah maklumkan sebelum ini bahawa tangki anda adalah berada di center of gravity tubuh badan anda, maka anda menjadi lebih stabil. Juga selain daripada itu, apabila kita melakukan penetration dan melalui lorong-lorong yang kecil, tidak ada benda yang menghalang kita berada di belakang sekiranya kita menggunakan back mount diving ataupun tangki secara konvensional diletakkan di belakang, kerana di belakang kita adalah semata-mata BCD kita. Kelebihan yang kelima adalah redundancy. Redundancy dalam konteks erti kata lain adalah backup kepada apa yang kita ada ketika menjalani aktiviti scuba diving. Kita menggunakan iktibar daripada technical diving apabila mereka ada backup dalam apa juga barang yang penting ketika berada di dalam air. So dalam side mount diving ni, kita mempunyai dua tangki dan sesungguhnya kita sekiranya berlaku apa-apa kecelakaan dalam salah satu tangki, kita terus boleh menggunakan
tangki yang sebelah lagi. Mengetahui ada beberapa kesilapan ataupun masalah dalam peralatan pernafasan anda. So, ia amat membantu menyelamatkan anda ketika anda berada dalam apa-apa keadaan kecemasan. Kelebihan yang keenam adalah access to valve. Valve yang ditempatkan di tangki anda adalah alat di mana menghubungkan regulator untuk pernafasan dengan air ataupun udara yang berada di tangki anda. Ada beberapa kesilapan ataupun permasalahan dalam valve, terutamanya apabila terdapat kebocoran, dan ia senang untuk dibetulkan kerana peletakan tangki silinder anda berada di bawah bahagian lengan ataupun di bawah ketiak anda. So, tanggalkan kita punya banji dan bawa ke depan, betulkan dan pasang balik. Oleh sebab kesemua barang ataupun equipment yang penting berada di depan kita, menyebabkan kita elak daripada sebarang masalah-masalah yang sering dihadapi ataupun membawa kepada kecelakaan. Kalau kita menggunakan back mount valve berada di belakang, kita tak nampak, dan kita diajar untuk sekiranya ada masalah di bahagian valve, kita memerlukan badi untuk membetulkan, atau kita terpaksa secara independen membuka BCD kita, bawa ke depan, betulkan dan pakai kembali. Ini tidak akan berlaku kepada side mount diving kerana anda boleh membuatnya secara sendiri, secara independen. Kelebihan ketujuh adalah managing equipment. Pengurusan side mount diving ni saya boleh katakan lebih mudah jika berbanding dengan back mount. Kenapa saya mengatakan begitu? Kerana tangki anda berada terpisah dengan BCD anda. Ia hanya dipasangkan apabila anda memulakan aktiviti scuba anda. Ada keadaan di mana anda mempunyai masalah untuk membawa tangki di atas bot. Ini tidak akan berlaku dalam side mount diving kerana anda tidak memikul tangki. Anda perlu positif, full buoyancy, inflate, terjun ke dalam air, being positif. Tangki akan diserahkan kepada anda di permukaan air dan anda hanya memerlukan ataupun memasang tangki apabila anda berada di atas permukaan air dan memulakan aktiviti scuba anda. Dan apabila anda sudah selesai, anda tidak perlu hirau tentang masalah berat ataupun tidak mampu untuk memanjat tangga dengan tangki yang ada. Anda cuma hanya perlukan tanggalkan tangki, serahkan tangki kepada kru bot, dan anda boleh panjat tangga dengan senang lenang. Ia juga membantu kepada mereka-mereka yang mempunyai masalah tulang belakang. Seperti yang kita sedia maklum, sekiranya kita mempunyai masalah tulang belakang, kita tidak dinasihatkan untuk membawa ataupun memikul barang-barang ataupun benda yang berat. So, ini tidak akan berlaku kepada side mount diving kerana kita sebenarnya tidak memikul tangki kita. Cuma saya rasakan ada masalah dalam side mount diving ni apabila kita melakukan shore dive ataupun diving di pesisiran pantai. Untuk kita pergi ke pantai,
kita harus memikul tangki. Cuba anda bayangkan anda mempunyai dua tangki, satu di atas dan satu di bawah untuk memikul. Ia amat tidak praktikal. Dan kadang-kadang kita harus membawanya begini. Juga seperti apa yang saya nyatakan sebelum ini, kita melakukan side mount diving dalam keadaan badan kita yang meniarap ataupun horizontal. So, kalau kita berada di pesisiran pantai, air yang cetek, kita sudah mula meniarap, itu akan memberikan sedikit permasalahan untuk memulakan diving anda. Oleh yang demikian, saya rasa side mount diving ni adalah lebih cocok, lebih sesuai untuk digunakan dalam boat diving. Sekarang biar saya terangkan apakah kelemahan-kelemahan menggunakan side mount diving. Side mount diving memerlukan tali banji untuk memastikan bahawa alat-alat kelengkapan kita berada dekat dengan badan kita. Antaranya adalah dua tali banji yang diikat di BCD. Ia digunakan untuk mengikat tangki supaya memastikan ia rapat dengan tubuh badan kita, kiri dan kanan. Kita juga memerlukan ini juga tali banji yang ia diikat kepada kepala valve tangki dan ia dipasangkan ataupun diklipkan di bahagian dada di ring dan ia juga rapat. Kita juga mempunyai tali banji di bahagian leher, neck banji, neck necklace, di mana ia digantungkan di bahagian leher dan ini adalah tangki di sebelah kiri anda. Ia tergantung di sini. Dan selain daripada itu, selain daripada banji, kita memerlukan getah yang fleksibel untuk mengikat hos yang diletakkan disimpan di tangki. So ini adalah alat-alat yang penting di mana sekiranya berlaku kecelakaan, terutama sekali apabila ada antara banji tali banji anda yang putus dan anda mempunyai masalah yang ini, apabila dia jatuh putus dan ini akan terjuntai. So ini adalah membawa kepada alasan sebab kelemahan yang kedua, apabila ia banyak hos-hos yang tidak dapat dikenakan di peralatan anda terjuntai di sana sini dan menyebabkan anda tidak train. Sebab yang ketiga adalah berkaitan dengan hos yang terlalu banyak. Kita mempunyai inflator hose di bahagian depan. Kita mempunyai yang ini diikatkan di tank anda. Kita mempunyai, jika anda menggunakan twin tank, anda memerlukan this one is short hose. Dan untuk yang sebelah kanan, anda memerlukan satu lagi hose, tetapi panjangnya adalah dalam 1.5 hingga 2 meter. So cuba bayang, banyak hose-hose yang anda perlu bela dan anda perlu simpan, pastikan bahawa ia berada dekat dengan anda supaya anda mudah untuk capai apabila anda ingin memerlukan. Salah satu alasan lain dalam side mount diving ini adalah adjustment yang mungkin melecehkan seseorang diver itu. Terutama sekali apabila anda baru hanya memiliki side mount equipment anda sendiri ataupun menyewa daripada dive center.
anda perlu membuat adjustment berdasarkan kesesuaian dan keselesaan badan anda. Pertama sekali, tentang harness, anda perlu adjust berdasarkan kepada bentuk badan anda. Ini boleh dibuat adjustment sendiri. Peletakan D-ring ni, ia harus dibetulkan supaya dia berada di bahagian bawah ketiak, supaya ini adalah di tempat di mana anda perlu klipkan anda punya tangki. Okey. Banji yang terlalu panjang tidak membantu anda dalam memastikan bahawa tangki berada dekat dengan anda. Buckle harus berada sepatutnya lah, yang seelok-eloknya ia harus berada di tengah-tengah pusat badan anda, kerana ia dapat menggunakan harness yang ini betul-betul di bahagian tengah. Alat D-ring di sini juga, ia harus betul-betul di bahagian tepi ataupun di tempat yang mana yang anda selesa, kiri dan kanan. Jika anda memakainya, pastikan bahawa di hujung atas BCD side mount anda ni, anda boleh capai. Maknanya tidak terlondeh. Banji di bahagian tangki, selain daripada anda adjust kepada saiz tangki, anda juga perlu adjust ketinggian peletakan alat ini di tangki, kerana ia harus rapat ataupun sama dengan tempat di mana anda ikat di bahagian bawah PCD anda. Banji di bahagian valve ini juga harus disesuaikan supaya ia tidak terlalu jauh daripada tubuh badan anda dan menyebabkan anda tidak trim. Ia akan diikat di bahagian dada ataupun di bawah ketiak. Dan juga necklace banji lagi, di mana tidak terlalu bawah, ia harus betul-betul di bawah dagu anda supaya senang untuk anda memakai. Dan anda juga mempunyai 2 getah untuk mengikat hos, bahawa di mana peletakannya adalah amat penting, bergantung kepada panjang hos yang anda ikat. So ini semua kadang-kadang amat melecehkan, dan apabila anda sudah dapat pastikan bahawa itu adalah saiznya, adalah panjang yang betul, dan jangan lupa untuk subscribe, tekan loceng, tekan like dan tinggalkan komen di bahagian bawah.